Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua anak-anak murid yang tersayang. Jadi hari ini kita masih lagi dalam topik fungsi trigonometri, masih lagi dalam 6.3 graf sinus, kosinus dan tangent, tapi bahagian menyelesaikan persamaan fungsi trigonometri dan melakarkan graf. Jadi kita tengoklah. Okey, kita masih di kawasan ini. Okey. Jadi kamu tengok kita ada berapa banyak lagi kat sini? Okey, kita ada lagi sini 3 lagi. Jadi kita cuba yang mana sebanyak yang mungkin. Saya cuba buat 6.4 dengan 6.5 serentakkan ke. Kita tengok macam mana. Okey, selamat datang kepada yang baru masuk. Okey, sebelum itu nak feedback daripada kamu hari ni, macam mana perasaan kamu sekarang? Okey, harap-harap kamu lebih bersemangat. Masukkan dalam ruangan chat. 1, kedua, ketiga. Okey, Alhamdulillah. Atilah 1, Syahirah 1. Okay, Rafika 1. Okay, Mariam 3. Okay, tak apa Mariam. Okay, Syazah 2. Okay. Okay, terima kasih kepada siapa yang feedback. Ada apa-apa masalah je tolong jangan malu-malu tau. Personal dengan saya, tolong bagi tahu saya apa masalah kamu sebab saya pun kena tahu apa masalah kamu. Okay, seterusnya okey, macam biasalah. Okey, macam biasa masih PDPR Jadi di rumah jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesihatan, okey. Kalau boleh duduk di rumah, jangan nak berjalan ke mana-mana, okey. Dan jangan lupa bila dah kat rumah lama tu, jangan lupa tolong ibu bapa kita, okey. Basuh pinggan, jangan lepas makan main letak je pinggan kat sinki habis kamu rasa siapa nak basuh? Mak dan ayah kita bukannya kuli tau, okey? Kita yang kena basuh, okey? Kita kena tolong dia, ingat tu Okey, seterusnya. Okey, ulasan dan kesimpulan pembelajaran kelas yang lepas. Okey, siapa yang nak tolong ingatkan semula sebelum cuti hari tu kita belajar apa Simple je. Nak refresh balik. Okey, siapa nak bagi tahu? Siapa tu? Okey, siapa Kak Itun? Afika. Okey. Oh, mic saya macam pia apa? Oh, rosak. Okey. Syazah mic rosak. Okey, silakan jawab sayang. Kita belajar melakar graf mengikut persamaan yang diberi. Okey, terima kasih. Jadi macam hari Khamis tu kita banyak aktiviti kan. Kita buat pedek kita buat apa lagi, ada game lah kan. Jadi hari ni kita gabungan semua, kita nak melakarkan graf. Hari ni masih melakarkan graf. Okey, pembelajaran hari ini kita fokus kepada menyelesaikan persamaan trigonometri dengan kaedah graf tetapi melakar graf, bukan yang melukis. Okey, jadi seterusnya aktiviti pertama adalah menyelesaikan fungsi trigonometri. Kita refresh balik. Okey, saya bagi awal video tadi, mana tahu kamu ada menonton video tu supaya ada idea sikit Untuk soalan yang macam ni, kebanyakannya kita akan jumpa yang macam ni. Mula-mula dia suruh kamu sketch graph. Okey, sketch graph. Jadi jangan lupa ingat balik. Okey, kalau y sama dengan negatif 2 cos x dekat sini. Ingat lagi apa kita punya keyword kalau nak melakar graf. Ini apa ni? Kita punya keyword. Bakat. Bakat. Okey, bagus. Bakat. Jadi bentuk dia, bentuk senyum masam ke bentuk S ke bentuk ni? Kalau cos ni, bentuk dia Mangkuk. mangkuk. Okey, mangkuk tu senyum ke masam? Masam. Masam bagus. Okey, bagus sebab dia negatif, masam. Okey, macam ni. Okey, kala. Ada berapa kala dalam 360? 1. 2. Okey. 2. Okey, kamu tengok kala adalah berapa bentuk yang lengkap Y sama dengan A cos cos BX tambah C. Kala adalah B Jadi kala kat sini tak ada nombor kan? Maksudnya kala kita 1. Okey, tinggi kita berapa? 2. Okey, 2. Jangan lupa kita refresh balik. Okey, jadi kita lukislah. Okey, kita lukislah macam biasa. Kamu lukis buat paksi. Okey, kita tahu ada 1 kala dalam 360.
Okey, lepas tu tandakan dia punya sudut. Okey. Jadi inilah lakaran untuk soalan A. Ni macam inilah contoh yang kita akan buat nanti kamu punya tugasan. Okey, lepas itu ada soalan B. Okey, soalan B pula menggunakan paksi yang sama, kita melakar graf yang kedua. Ini graf yang kedua saya labelkan ni. Okey, graf yang kedua itulah sama ada dia bentuk garis lurus ke, salingan ke, kuadratik ke ataupun kubik. Okey, yang kita buat sebelum ini. Jadi, okey, cara dia begini. Kita kena buat macam ni. Kejap ya. Okey, ini adalah yang lama punya persamaan. Yang lama punya persamaan adalah daripada soalan yang pertama. Yang kedua adalah persamaan yang baru. Okey, persamaan yang baru. Tetapi persamaan yang baru tu kalau kamu tengok bentuk dia macam ni. Okey, pastikan persamaan yang baru kosong di sebelah kiri. Yang lain semua bawa sebelah kanan. Yang bawa sebelah kanan sebelum ni positif, ini positif, jadi dia akan jadi negatif. Ingat ya. Okey, lepas tu buat garis lurus panjang. Lepas tu kita fokus kepada simbol. Kamu tengok, simbol dia yang ini yang kita nak hilangkan, nak hapuskan negatif 2 cos X ni sebenarnya. Kita nak hapuskan ini. Tengok, bila nak hapuskan mereka, kamu tengok tanda dia orang sama, negatif dan negatif. Okey, kalau nak hapuskan, kalau tanda sama, tambah ke tolak? Tambah ke tolak kalau tanda sama? Cas yang sama. Tambah. Cas yang sama kita menolak. Okey, cas yang sama kita menolak. Okey. Okey. Lelaki dengan lelaki tak boleh kahwin, tak boleh. Contoh macam itulah. Macam kita menolak. Okey. Jadi kita tolak kat situ. Saya letak tolak. Okey, jadi Y tolak kosong, kita akan dapat Y lah. Yang negatif 2 cos X tu hapus, tak ada dah. Jadi tinggallah kalau kamu tengok kat sini, kenapa dekat sini positif, negatif, darabkan negatif kat sini. Sebab itulah kat sini positif. Jadi inilah persamaan yang kedua yang kita kena buat. Okey, kalau kamu ingat, persamaan yang sebelum ni, garis lurus, kubik, kuadratik dengan salingan. Salingan sahaja X berada di bawah. Ni X berada di bawah. Kalau X berada di bawah bermaksud salingan. Okey, jangan lupa salingan bentuk dia macam mana. Cikgu conteng kat sini. Okey, salingan bentuk dia macam ni. Kalau positif dia menaik macam ni. Okey, itu bentuk salingan. Jadi disebabkan graf kita di kuadran pertama, jadi kita akan fokus di bahagian ini sahaja. Jadi graf kamu akan bentuk macam ni lah. Yang saya kuningkan tu. Jadi kalau bukan bentuk garis lurus, kita kena cari sekurang-kurangnya 3 koordinat, 3. Jadi cikgu buat macam ni lah. Ni X, Y. Koordinat kita tu bermaksud di kawasan sini. Ni paksi X kita. Kita boleh guna mana-mana sudut. Okey, contoh cikgu letak X 90 darjah. Okey, berapa kita dapat? Y dapat 2. Macam mana nak dapat tu? Cikgu tunjuk macam ni lah. Y sama dengan pi tu adalah 90 darjah. Sorry. Cikgu badan balik. Pi adalah 180 sebenarnya. Pi adalah 180. Okey, bahagilah X tadi 90 darjah. Sebab itulah kita dapat 2. Sini. Ganti satu persatu tau. Nak cari koordinat. Jadi padamlah balik. Okey, jadi sekurang-kurangnya ada 3 titik. 1 titik dah ada. Okey, jadi saya terus plot. Kamu tengok saya terus plot kat sini. Bila X 90, Y 2. Saya plot dekat situ. Jadi teruskan cara yang sama. Okey, bila 180 pula. Okey, bila 180 pula saya pun cari balik. Y sama dengan pi tadi ada 180 bahagi 180. Jadi kita dapat 1. Sebab tu dapat 1. Jadi saya pun plot juga. Macam tu. Okey, seterusnya saya padam. Cari yang ketiga. Okey, dapat kat situ. Jadi saya cari 4 koordinat ni. Okey, 4 koordinat. Jadi plot yang ketiga, yang keempat tu. Lepas tu tengok sama kan? Seakan sama dengan kita punya bentuk salingan yang di sini. Kan? Okey, lepas tu teruslah kamu gariskan. Jadi sekarang kita buat macam ni. Jadi kita melakarkan 2 jenis graf pada paksi yang sama. Lepas tu dia akan ada persilangan. Persilangan 2 graf tu adalah bilangan penyelesaian. Kalau ada 2 titik persilangan, ada 2 lah
penyelesaian. Okey, setakat ini ada tak yang nak tanya? Ada ke soalan? Okey, kalau tak ada Okey, soalan, Cikgu, jadi yang Adik. Y ni kan dia setakat ganti. maksud kamu yang Y yang saya highlight yang enggak ya? Y yang sini ke? Ini ke maksud kamu ni? Siapa yang tanya tadi? Mariam ke? Ya cikgu. Masuk Apa tu yang untuk persamaan tadi tu? Untuk persamaan yang ini ke? Yang sini Y sama dengan pi per X tu ke? Cikgu. Ya. Maksudnya maksudnya persamaan yang saya tanda inilah adalah garisan yang kedua ni, graf yang kedua kita. Macam tu. Jadi macam mana nak cari graf yang kedua? Mesti berdasarkan ni, working step ni. Working step ni kena buat. Jadi markah kita kan, dah lah markah kita dekat A ni dah banyak. Kita dah berjaya melakarkan graf cos ke singleton kan. Jadi berjaya kamu dapat persamaan yang ni, satu markah lagi. Berjaya kamu buat kat sini lagi satu markah. Macam itulah. Kamu bulatkan persilangan, ada dapat markah lagi. Tulis berapa persilangan, dapat markah lagi. Macam tu. Jadi simple je. Jadi sekarang kat sini banyak markah yang kita dapat buat untuk graf. Jadi kita kena mahirkan graf. Simple je. Okey, ada lagi ke? Terjawab tak Mariam? Tak sangat sebenarnya sebab saya keliru. Macam mana kita kalau nak cari yang dia punya titik-titik tu lah kan. Jadi maksudnya kita kena macam begitu ke? Macam menggantikan X dengan titik dia. Ya betul. Ni kotak yang kita buat ni Mariam. Kita menggunakan paksi yang sama daripada nombor-nombor yang dekat sini. Lepas tu kita gantikan dalam persamaan ni Mariam. Okey, ni kan persamaan kita tadi. Pi per X. Okey, jangan lupa pi tu sebenarnya 180. X kita, ni X kita 90 contohnya. Saya gantikan 90. Jadi kita dapatlah 2. Sebab itulah dapat 2. Okey Mariam. Faham cikgu? Boleh ya? Okey, tak apa. Nanti kan homework hari ni, tak silap saya ada 4 soalan yang macam ni. Kamu cuba buat. Dah buat nanti, saya akan bagi video penyelesaian lah. Kamu bandingkan. Kalau salah, kamu betulkan. Nanti dah siap, tolong masuk dalam Padlet. Saya nak tengok hasil kerja kamu. Okey, seterusnya, contoh yang sama lah. Tengok, dia suruh kita sketch dulu. Jadi tak perlulah kita nak refresh balik Okey, dia suruh kita sketch dulu. Okey, kamu berjaya sketch untuk graf yang pertama. Graf yang pertama berjaya sketch. Okey, lepas tu pada paksi yang sama kita lukis pula graf yang kedua. Okey, graf yang kedua yang diberi kat sini. Okey, jadi kamu tengok bentuk je dah sama. Kejap saya hilangkan sekejap. Erase. Okey, kamu tengok dekat sini bentuk dia dah sama. Kita nak hapuskan bentuk yang pertama ni sebenarnya. Oh, dah ada bentuk yang sama. Jadi kalau bentuk dah sama, kita terus buat macam ni. Sekejap ya. Okey, yang buat yang baru, kejap saya tulis dulu persamaan yang lama. Yang lama tu maksudnya yang asal, graf pertama. Lepas tu yang baru, tengok yang baru mesti semua bawa pergi sebelah kanan. Yang ini semua bawa pergi sebelah kanan. Jadi sebab itulah sini akan jadi positif, sini akan jadi negatif. Okey, kat sini negatif, positif. Okey, lepas tu garis panjang lah. Okey, lepas tu kita tengok apa yang kita nak hapuskan tu. Tengok saya highlight sini. Oh, sini positif. Sini pun positif, sama. Okey, kalau sama tanda menambah, kita tambah ke kita tolak? Tolak. Okey, bagus. Kita tolak. Jadi kita tolak lah. Jadi kat sini hati-hati Okey, kat sini hati-hati. Sekejap saya tunjuk. Okey, kalau Y tolak kosong, Y lah. Okey, jadi macam ni. Kat sini sebenarnya positif tau. Negatif, positif jadi negatif. Negatif, jumpa negatif akan jadi positif. Jadi hati-hati dekat situ. Okey, jadi kalau kamu tengok ini sebenarnya Y sama dengan MX plus C. Kesimpulannya garis lurus. Okey, kalau garis lurus cukup 2 sahaja titik, kita kena cari. Dah ada 2 titik garis dia lurus. Macam tu. Sebab dia garis lurus senang. Jadi macam biasalah seperti yang Mariam tanya tadi, macam mana nak cari kan. Jadi kita tak X dengan Y. Okey, kita boleh ambil mana-mana nilai X di dalam paksi.
Okey, di dalam paksi yang saya tunjuk kat sini, daripada 0 sampai 360, boleh pilih paksi yang mana nilai X kita. Okey, kalau 0 tu, kamu kira lah dekat kertas conteng. Okey, tulislah macam ni. Oh, Y sama dengan negatif 1/2 pi, X kita 0, tambah 2. Persamaannya ini tau. Oh, jadi kita akan dapat 2. Macam tu. Jadi kita plot lah. Bila X 0, Y 2. Dekat sini kita plot. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya padam balik. Okey, kita nak gantikan apa? Kalau cikgu gantikan 360. Jadi bila nak gantikan 360 tu maksudnya Y sama dengan negatif 1/2 pi. 360 kan 2 pi. 360 kan 2 pi, sama je. Cikgu gantikan 2 pi tambah 2. Ni potong-potong. Jadi kita akan dapat 3. Oh, 3 pula, sorry. 1. Negatif 1 tambah 2. Sekejap ya. Negatif 1 tambah 2 kita akan dapat 1. Jadi kita plot lah yang kedua. Macam tu. Disebabkan dia garis lurus, kita garis seterus. 2 cukup. Jadi kat situ kita persilangan di antara dua graf tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 penyelesaian. Okey, ada soalan? Ada soalan? Okey. Tak ada. Okey, jadi sekarang rata-rata murid-murid rasa susah untuk ini adalah susah bagaimana untuk mendapatkan persamaan ini. Ini yang dia orang rasa susah. Bila tak dapat, langsung kita tak dapat markah seterusnya. Okey, jadi cikgu pergi ke aktiviti yang kedua. Cikgu nak tunjuk, kita nak tengok kamu berjaya tak mencari persamaan graf yang kedua. Okey, jadi contoh yang pertama, okey, ini adalah, kita baca dulu ya. By sketching the graph of, ini persamaan yang pertama, asal. And suitable straight line on the same axis. State the number of solution for the equation. Ini equation yang kedua. Maksudnya ini graf yang pertama. Kejap ini graf 1. Ini graf 2. Cikgu tak nak kamu sketch graf tau. Cikgu nak kamu wujudkan persamaan yang kedua. Maksudnya apakah yang lama, apakah yang baru, buat garisan, tambah ke tolak. Cuba kamu buat sekarang dan bagi tahu cikgu apa jawapan kamu. Salah tak apa. Cuba buat dulu. Yang lama adalah Y sama dengan 2 sin kuasa 4 theta tolak 2 cos 4 theta. Ingat, yang baru tu semua bawa ke kanan. Saya nak kosong sebelah kiri. Saya nak jawapan di sini. Cuba dulu, berjaya ke tak berjaya. Salah tak apa tau, jangan malu-malu. Salah tak apa, nanti kejap lagi saya tunjuk. Ada 3 contoh je kat sini supaya kamu lebih nampak macam mana nak buat. Ada nak cuba? Yang ini kalau nak senang kan, kamu bracket kan terus. Bracket kan, samakan dia orang. Bracket tu bawa pergi kanan. Jadi bracket tu akan jadi negatif siapa tu? Atilah, berapa jawapan Atilah? Salah tak apa Atilah? Y sama dengan? Y sama dengan 1 tolak X per pi. Jom kita tengok jawapan Atilah sama tak dengan cikgu. Kalau salah tak apa, tak ada masalah. Sekarang lama cikgu dah buat. Sekali cikgu letak yang baru. Yang baru tu adalah daripada graf yang kedua, tapi semua dibawa ke kanan, kosong di sebelah kiri. Jadi bracket tu akan jadi negatif. Bracket 2 sin 4 theta tolak 2 cos 4 theta. Tutup balik, tambah 1, ini kekal lah. Jadi sekarang kita fokus dekat yang cikgu highlight ini. Ini positif. Ini sebenarnya kalau kita bracket sama je dengan bawah. Cikgu bracket nak bagi nampak sama bentuk dia. Itu positif. Tapi sini negatif. Kalau tanda tak sama. Tanda tak sama. Tambah ke tolak? Tambah. Yes. Bagus. Tambah. Bila dah tambah, kejap tahu. Bila dah tambah, berarti Y tambah kosong akan dapat Y lah.
Jadi yang kuning tu terhapus, bracket terhapus. Tambah akan jadi tambah 1. Tambah dengan negatif ni akan jadi negatif. X per pi. Okey, tahniah. Bagus. Atila, okey, tahniah. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey. Okey, contoh yang kedua. Yang tak payah baca sampai habis lah. Cikgu tunjuk mana graf yang pertama Okey, ni graf yang pertama. Okey, ni graf yang kedua. Okey, boleh cuba dulu. Ini graf satu. Graf lama. Ini graf baru. Graf yang kedua. Okey. Lama. Baru. Siapa nak cuba? Okey, nak cuba? Salah tak apa, jangan risau. Okey, siapa tu? Saya, Afika. Afika. Okey, bagi jawapan Afika. Y sama dengan X per pi tolak 1. Tolak 1. Okey. Jadi terima kasih kerana mencuba. Okey, salah tak apa, jangan risau. Bila salah nanti kita tahu kat mana kita salah. Okey, jadi kamu tengok ya, persamaan yang baru tu kita bawa semua ke kanan. Kita bawa semua ke kanan berarti sini kosong. Jadi kita akan dapat negatif 1, negatif 2 cos 2 X. Ini kekal X per pi. Okey, jadi kita tengok kat sini, kita highlight kan, oh kat sini negatif 2 cos 2x, ini pun sama bentuk. Okey, disebabkan tanda sama menambah ke menolak? Menolak. Okey, bagus, menolak. Okey, Y tolak kosong, Y. Okey, maksudnya yang kuning tolak kuning, tolak-tolak jadi tambah hapus Okey, jadi kat sini kamu tengok fokus betul-betul lah. Negatif, darab negatif. Kita akan dapat positif 1. Okey, negatif bertemu dengan positif, kita akan dapat negatif X per pi. Okey, Afika, dapatlah dia punya ni. Okey, faham. Okey, faham Okey, terima kasih Afika. Berani mencuba, bagus. Alhamdulillah, tahniah. Okey, jadi kita pergi ke yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir. Betul habis tau, contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir ni berbeza sedikit. Contoh yang terakhir ni cikgu tunjuk Okey, cikgu tunjuk. Sebab apa berbeza sedikit? Okey, kamu tengok kat sini. Persamaan yang pertama sini yang cikgu highlight, negatif 2 sin 3x per 2. Tetapi yang lama kat sini, yang lama ada 2 depan dia, tapi yang baru tak ada 2. Dia ada sin sahaja, 3x per 2. Kita tak boleh hapus kalau mereka tak sama. Mereka kena sama dulu baru kita boleh hapus. Okey, jadi cikgu ambil yang baru ni. Okey, sin 3x per 2 sama dengan 1 per 2 tolak x per 4 pi. Macam apa kita nak buat dekat persamaan ni kalau nak ada 2 kat depan dia? Siapa nak tolong? Darab 2. Okey, bagus. Okey, pandai. Darab 2. Okey, bila darab 2 barulah kita dapat 2 sin 3x per 2 sama dengan 1 per 2 darab 2, 1. Yang ini kita akan dapat x per 2 pi. Betul ke ni? 4 dengan 2 potong-potong. Okey, 2. Jadi barulah sama. Okey, ini kamu kena ingat. Barulah sama. Dah sama baru boleh hapus. Okey, jadi barulah kita buat cara yang kedua tadi. Okey, cuba kamu buat cara yang seterusnya. Cari apa jawapan kamu. Ini yang lama. Kamu cuba buat. Kita gunakan yang terbaru Kita guna yang terbaru yang dah sama. Okey. Oh, cantik ya waktu kita pukul 3 kita habis. Okey, ada berjaya? Salah tak apa, jangan risau. Kalau salah kita akan tahu kat mana kita silap.
Nanti kamu akan lebih peka dan ingat. Okey, ada yang berjaya buat tak? Saya menunggu jawapan. Cikgu, saya dapat ni. 1 Okey, tolak X per 2 pi. 1 tolak X per 2 pi. Jangan lupa tahu Y sama dengan Okey, ini jawapan Mariam. Okey, terima kasih Mariam. Okey, jom kita cek jawapan. Okey, jadi disebabkan semuanya perlu kosong di sebelah kiri, saya bawalah 1 tolak X per 2 pi negatif 2 sin 3X per 2. Okey, jadi sekarang yang saya highlight ini, ni dah sama. Okey, masalahnya tanda dia berbeza. Bila tanda dia berbeza, bermaksud kita menambah. Jangan lupa ya. Okey, jadi Y tolak Y tambah kosong Y. Jadi kat sini tambah darab tambah akan dapat tambah 1 lah. Okey, tambah darab negatif akan dapat negatif lah. X per 2 pi. Okey, betul. Okey. Tahniah. Okey. Jadi kita punya homework ada 4 soalan yang macam ni, tapi kamu kena lakarlah. Kamu kena lakarlah. Kita nak tahu ada berapa persilangan. Jadi di sini akhir sekali rumusan kelas pada hari ini. Okey, kamu berjaya ataupun kamu boleh mencari persamaan graf yang kedua. Lepas itu kamu insya-Allah kamu boleh melakarkan graf yang kedua nanti dan seterusnya kamu boleh menyatakan penyelesaian bagi persamaan fungsi trigonometri yang diberi. Okey, jadi harap kamu buat, siap masukkan dalam Padlet. Okey, ulasan dan kesimpulan murid untuk kelas hari ini. Bagi ulasan yang ringkas, rumusan. Okey, siapa yang nak bagi please untuk penutup kelas kita pada hari ini? Ada siapa-siapa nak? Siapa yang nak bagi ulasan? Kena berani bercakap ya. Bila kamu cakap, bila kamu imbas balik apa yang kamu dah belajar tadi, kamu lebih ingat insya-Allah. Okey, siapa nak cakap kat sini? Okey. Najihah Zainal ada? Najihah Zainal ada? Ada cikgu. Okey, bagi dia kesimpulan. Okay, apa yang kamu belajar hari ni? Hari ini saya belajar macam mana nak lukis graf daripada persamaan yang kita buat tu. Okey, persamaan yang kamu buat. Ada berapa persamaan Najihah untuk menyelesaikan persamaan fungsi trigonometri ni? Ada 2. Okey, bagus. Okey, jadi nanti kamu cubalah ya. Okey. Jadi terakhir sekali, kejap ya. Kamu bolehlah menyatakan akhir kata daripada saya lah. Jangan lupalah sentiasa bersyukur terhadap apa yang berlaku sekarang. Kita anggap ia adalah satu kebaikan bagi kita. Kita cuba gunakan masa yang sebaik-baiknya, bersabar, okey. Hargai masa dekat rumah, jangan asyik nak tengok TV je, asyik nak main game je, okey. Buat belajarlah. Kita nak SPM dah tak lama lagi, okey. Okey, seterusnya saya akan bagi link kehadiran online, kelas online. Sekejap, saya masukkan dalam ruangan chat. Okey, kamu boleh tengok kepada ruangan chat. Okey. Okey, kamu boleh isi link kehadiran kelas online. Okey. Selepas kamu dah isi, kamu boleh panggil apa? Bersurai, okey? Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih sama-sama. Bye-bye. Sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Sama.